Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di Malaysia, di Singapura, di Brunei, di mana saja anda berada, kami berdoa mudah-mudahan anda semua mendapat rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini hari Jumaat, ingat Al-Kuliah seperti biasa. Dan hari ini kita bersiaran secara langsung dari studio C Seri Pentas TV3. Dan topik kita pada petang ini memang cukup mencabar dan cukup menguji kita sebab ada ujian di situ. Tajuk kita adalah ujian seorang Muslim. Memang bila Allah Ta'ala jadikan kita Muslim, dia akan uji kita, dia tak akan biarkan begitu saja. Dan ujian-ujian tersebut kita kena hadapi dengan sabar dan redha. Apapun bagaimanakah bentuk ujian dan bagaimanakah kita hendak menghadapi ujian ini, sama-samalah kita bersama dengan Al-Kuliah pada petang ini, bersama dengan seorang ahli panel yang telah kita undang khas ke studio C, iaitu yang bahagia Ustaz Halim Din, seorang perunding motivasi dan juga seorang pendakwah di negara kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar? Cantik baju Ustaz. Alhamdulillah Jamil. Alhamdulillah Jamil. Bukan Cikgu Jamil. Jamil tu ialah cantik. Okey. Tuan perempuan dirahmati Allah. Apa kata Ustaz kalau kita teruskan dengan mukadimah? Barangkali penonton di rumah tidak sabar lagi untuk melihat apakah isi mutiara yang Ustaz akan lontarkan nanti. Sebagai mukadimah Ustaz, kita buka Quran lah Ustaz. Ada Quran depan ya. Surah Al-Ankabut ayat 2 menceritakan Ustaz bagaimana tentang ujian ini dikaitkan dengan iman. Ujian ini dikaitkan dengan agama kita. Boleh tak Ustaz terangkan sebagai seorang Muslim ini, kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Alhamdulillah yang saya muliakan Ustaz Fauzi selaku moderator rancangan Al-Kuliah pada petang ini, dan tajuk kita pada petang ini amat signifikan di dalam mengharungi kehidupan kita yang penuh mehnah, kekangan, tribulasi, dugaan. So kalau kita lihat di dalam surah Al-Ankabut ayat yang surah yang ke-29 dan pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam Al-Quran firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sadaqallahul azim. Maka berkata Allah, sesungguhnya manusia itu tidak dibiarkan berkata hanya aku sudah beriman kepada Allah. Sedangkan kata Allah, wahum la yuftanun, mereka itu belum lagi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dikatakan fitnah, ini yang dikatakan ujian, halangan, dugaan dan cabaran, obstacle. Yang disebut itu adalah suatu ujian kepada mereka, yakni golongan orang-orang yang mahukan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita menyusuri tafsiran ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir umpama contoh menyebutkan bagaimana Nabi SAW meletakkan suatu hadisnya tentang ujian yang paling berat, yang paling utama yang Allah letakkan, iaitu di bahu para Nabi dan Rasulnya. Sebagaimana hadis yang disebut dalam hadis Sahih Bukhari, asyaddun nas bala'an nabi bala'al anbiya thumma salihun thumma al-amsal fal amsal yubtala ar-rajulu ala hasbi dinihi fa in kana fi dinihi salabatun zida lahu fi bala' atau kama qala. Maka Nabi menyebut manusia yang paling berat diuji adalah para rasul, dan kemudiannya orang-orang yang soleh, dan kemudiannya orang-orang yang seterusnya dan berikutnya. Dan sehinggalah Nabi menyatakan seseorang itu diuji dengan agamanya. Jika semakin kuat agamanya, fa in kana fi dinihi salabatun zida lahu fi bala'un. Artinya orang yang semakin kuat agamanya, maka semakin kuat diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kenyataan statement yang dinyatakan oleh Nabi itu bahawa sesungguhnya orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sebenarnya nikmat. Saya teringat seorang ulama yang bernama An-Nahr Al-Juri berkata, baginya dia menyatakan bahawa sekiranya disebut sebagai ujian bagi dirinya, sama juga nikmat yang diterima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kata An-Nahr Al-Juri, kelapangan itu sama sahaja apa yang disebut sebagai musibah, ujian yang menimpa ke atasnya. Itulah kata-kata ulama dan hukama, dan mereka daripada kalangan orang-orang yang soleh, Ustaz Fauzi, bagaimana yang disebutkan tadi, orang yang beriman itu sentiasa diuji oleh Allah. So inilah yang dikatakan obstacles of life as a Muslim. Orang yang Islam itu
memang tidak akan lari dan tidak akan sunyi, tidak akan sepi daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya tadi adalah untuk mempertingkatkan, upgrade, mengangkat nilai value dan juga kualiti seorang Muslim as a Muslim. Maka sudah tentulah ujian itu semakin tinggi, semakin tinggi. Seperti mana kalau kita katakan Ustaz Fauzi, orang yang sekolah rendah maka soalannya dengan cara sekolah rendah. Orang yang sekolah menengah maka soalannya juga cara sekolah menengah. Di universiti maka soalannya, questionnya itu pun juga ikut cara universitinya. Maka itulah ketinggian stage by stage di mana seorang Islam itu sentiasa akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ujian itu sebenarnya tanda Allah peduli dan Allah sayang kepada kita. Mudah-mudahan Allah mengurniakan kasih sayang dan kecintaannya kepada hamba. Amin, insya-Allah. Jadi tuan puan-puan dirahmati Allah, kalau anda ada persoalan, kemusykilan, boleh hubungi kami di talian bebas tol 1-800-88-1677 sebagaimana tertera di kaca TV anda nanti. Anda boleh hubungi kami, ya. Kami akan jawab persoalan anda. Apa pun Ustaz, tadi ayat surah Al-Ankabut ayat nombor 2 saya menceritakan bahawa bagaimana Tuhan kata, apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja hidup dalam keadaan senang lenang, dalam keadaan mereka beriman, mengatakan aku beriman sedangkan tidak diuji. Apakah bermaksud orang yang tak beriman tu tak diuji? Saya pernah baca satu cerita macam mana Firaun yang begitu hebat, ya, dari segi kekuasaannya, kekayaannya, sampai mengaku jadi Tuhan, tapi dia tak pernah sakit pun sejarah hidup dia. Adakah maknanya orang yang beriman saya diuji dan orang yang tak beriman tak diuji? Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fauzi. Demikian yang kita pahami bila sejarah Firaun, bagaimana dia yang Allah bagi kelebihan nikmat yang diberikan itu suatu nikmat yang tidak ada pada manusia lain, iaitu nikmat yang diberikan maka dia menghulurkan balasannya dengan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam istilah yang kita katakan istilah tauhidnya, dia ada istidraj. Menerima satu nikmat kemudian dia memulangkan kepada Tuhan yang memberi nikmat itu dengan kekufuran, sehingga dia boleh mengaku kepada kaumnya ketika itu, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang maha tinggi, sehingga dia Allah berikan kesihatan, tidak pernah sakit, doktor peribadi tak ada, tak pernah pergi klinik, maknanya MC beli lagi tak ada, umpama contoh begitulah. Ceritanya Firaun ni Allah bagi kelebihan padanya, iaitu orang yang sihat tubuh badan. Usahakan kata flu, so semua tidak, demam tidak, demam chikungunya pun tidak, H1N1 pun lagi jauh, denggi pun tak ada. Kenapa? Allah bagi dia satu nikmat, maka nak lihat bagaimana keadaan Firaun yang nikmat tadi dibalas dengan kekufuran. Akhirnya Allah tenggelamkan di dalam lautan yang disebutkan itu dan dia dalam keadaan terkapar-kapar. Inilah suatu peringatan tanzir daripada Allah. Pengajarannya, orang yang menerima ujian ni bukan kata orang Islam sahaja, orang yang bukan Islam pun ujian yang Allah berikan. Sebab Allah tidak akan menzalimi, dalam ayat menyebut tidak akan menzalimi satu kaum itu, sehinggalah Allah mengutuskan rasul pada ketikanya itu. Tujuannya, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ya'budullah wajtanibu taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Allah menyatakan description tugas seorang rasul, assignment yang perlu diselesaikan, menyeru kepada manusia supaya sembah Allah, dan yang keduanya jangan menyembah kepada patung berhala Tagut dan seumpama. Ini adalah satu tugas yang amat berat sebagai seorang rasul. So bila mana rasul sudah diutuskan oleh Allah, mereka yang tidak beriman, artinya ujian itu mereka gagal, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan suatu balasan kepada mereka sebagaimana kaum Ad, kaum Samud, kaum Sodom, yang mana rasul Nabi Nuh, Nabi Saleh umpamanya, Nabi Lut, mereka sudah ada Nabi tetapi mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Nabi mereka. Akhirnya hidup mereka menuju kebinasaan. Okey Ustaz. Alhamdulillah. Di beberapa itulah kupasan Ustaz tentang orang kata apa, ujian seorang Muslim. Cuma Ustaz nak tanya Ustaz satu soalan. Kadang-kadang ada orang dia sebabkan dia kaya Ustaz, aku tak diintip apa-apa ujian, badanku sihat, aku banyak harta, tengok orang yang diuji dengan merempat tengah jalan. Adakah ujian itu hanya merempat, sakit, hidup merana? Apakah hidup dengan penuh kekayaan, di bawah tilam pun duit, selimut pun dengan duit, bantal pun duit? Adakah itu bukan ujian daripada Allah? Silakan Ustaz. Benar apa yang disebutkan Ustaz tadi berkaitan dengan bentuk-bentuk ujian yang kita terima hari ini. Ada pun ujian orang yang miskin, cara kemiskinan, kadal faqru an yakunal kufra, umpamanya au kama qala kata Rasulullah, orang yang fakir itu boleh membawa kepada kekufuran. Dan orang yang kaya pun Allah peringatkan tentang kehidupan mereka yang disebutkan al-mal wal banun zinatul hayati dunya. Sesungguhnya harta, kekayaan, kemewahan
yang ada itu sebenarnya adalah suatu keseronokan dunia, dan ini adalah satu bentuk ujian. Orang yang miskin nak dapatkan sesuap nasi amat sukar, amat susah. Dan orang yang kaya, mereka tidak sukar, tidak susah nak mendapat sesuap nasi. Yang ni bentuk ujian yang berbeza. Satu ujian bagi mereka yang dapat kesusahan, kelaparan umpamanya. Kemudian yang kedua, mereka diuji dengan kemewahan. Kemewahan itu nak melihat sejauh mana mereka menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Allah menyebut orang yang bersyukur, maka aku tambahkan zid nikmat mereka. Dan keduanya kata Allah, ingat balasan bagi mereka yang kufur kepada Allah, maka sudah tentulah azab yang pedih. Sebab itulah kemewahan yang ada pada Fir'aun, Namrud dan seumpamanya, Qarun, Haman, akhirnya membinasakan mereka. Kerana apa? Kerana tidak membawa kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemiskinan yang ada pada Nabi umpamanya, pada Rasul, begitu juga ujian yang Nabi 4 hari tidak ada apa nak dimakan diminum di dalam bulan Ramadan dengan sebiji tamal, Ustaz Fauzi, dikongsi dengan Aisyah bisyiqqin tamrah, maka kongsi dengan Aisyah dengan air sejuk, sahurnya dengan iftar, berbukanya, itulah semata-mata nikmat rezeki yang Allah beri. Maka keadaan Rasulullah bila ditawarkan oleh malaikat, akhirnya bila malaikat tawarkan, ya Muhammad, makanan apa yang kamu nak, minuman apa yang kamu nak, maka nak ditawarkan dengan rezeki kekayaan. Nabi kata, la hadza ma urid, aku tidak mahu dan aku tidak perlu, ridham min rabbi, keredaan daripada Allah sahaja yang aku mahu. Itulah yang katakan Rasul, sifat akhlaknya. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah, kalau boleh kita budayakan dan mengambil sunnah yang kebaikan, itulah insya-Allah mudah-mudahan kita dapat. Subhanallah, itulah kehebatan Rasulullah SAW. Apa pun perempuan, hubungi kami lah. Apa kata kalau Ustaz, kita berehat seketika sementara kita tunggu talian dari mereka semua ya. Kita jumpa selepas ini insya-Allah. الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. Alhamdulillah, terima kasih anda setia dengan kami. Tajuk kita ialah ujian seorang Muslim, dan Ustaz, pagi tadi saya dijelbu Ustaz bersama dengan orang jelbu dengan modul Rasul, dan saya diuji oleh Allah Ta'ala sesak jalan. Minta maaf ya, masuk jalan mana tak tahulah. Jadi akhirnya Allah Ta'ala bagi balik ihdinas siratal mustaqim, jalan lurus sampai ke tempatnya. Apa khabar orang jelbu dan orang Singapura ini, Ustaz Alim dia ya, kalau perlu hubungi saya lepas ni, insya-Allah kita akan hantar ke Singapura. Okey Ustaz, sementara kita ambil talian daripada penonton-penonton yang mengikuti Al-Quran pada petang ini. Talian kita 1-800-88-1677. Kita tanya Ustaz, apa beza sebenarnya Ustaz bila sebut ini ujian? Kadang-kadang kita dengar ustaz-ustaz di masjid di surau dia sebut musibah. Kadang-kadang dia sebut bala. Jadi kadang-kadang sebut fitnah. Jadi apakah benda ni sama ataupun tidak? Silakan Ustaz. Terima kasih. Ustaz Fauzi, apa yang disebutkan tadi tentang musibah dalam Quran pun disebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 156, di mana Allah menyatakan allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila menimpa ke atas kamu satu musibah, dugaan, ujian, dalam bahasa wording English disebut obstacles, iaitu macam-macam halangan-halangan, dugaan-dugaan supaya kehidupan kita lebih nikmat. Macam kita katakan kalau durian, kalau kita buka durian dengan durinya berdarah pula lagi, sebenarnya itulah yang nikmat. Tapi kalau durian dah masuk dalam polistiren, dalam bekas umpama, dia tidak rasa nikmat. Itu contoh. So, sebenarnya ujian ini yang Allah berikan untuk nak menggilap rasa kenikmatan yang sebenar. Dan 3 kategori musibah kalau kita nak define ataupun definisinya, yang pertama iaitu musibatul bala. Musibatul bala, musibah yang katakan ujian yang Allah menimpakan itu untuk menilai sejauh mana kita sentiasa istiqamah. Rabbi Allah tsumastaqim. Kita ingat kepada Allah dan kita istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana semua yang datang tadi qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Okay, yang kedua disebut musibatul jaza. Musibah tetapi adalah suatu balasan kepada mereka umpama, baik orang-orang Islam ataupun orang yang bukan Islam, menganiayai haiwan umpama, binatang, itu pun dilarang di dalam Islam. Baik orang yang Islam ataupun yang bukan Islam, sekiranya menganiayai binatang, maka boleh Allah turunkan yang dikatakan musibah ataupun yang katakan tadi malapetaka dan balasan yang disebut jaza. Fir'aun umpama contoh, itu balasan yang diterima.
Walaupun akhirnya dia nak beriman kepada yang dikatakan Allah, yang dikatakan Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Amantu bi rabbiya Musa. Maka kata Firaun, aku nak beriman kepada Tuhan kamu. Maka Allah kata sudah terlambat wahai Firaun. Maka itu sebagai suatu balak yang disebutkan tadi, jazak balasannya kepada Firaun. Yang ketiga dikatakan musibatut tarbiyah. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah, manusia ni tidak disentak dengan sesuatu musibah. Dia tidak sakit, dia tak rasa ini suatu keadaan yang nak kembalikan dia kepada Allah. Sebab itu orang yang sakit biasanya mengeluh, Allah, 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 macam itulah. Kalau tak sakit Ustaz Fauzi, dia tak mengeluh, dia seronok lagi, duk buat duk merendah buat duk. Itu contohlah tuan-tuan. Bila mana dia datang sakit tu dia rasa Allah. Sampai isteri kata, alah tu saya nak lah bang. Dulu tak pernah langsung nak sebut Allah, baru sekarang nak Allah. Contohlah tuan-tuan. So kenapa? Kerana ingat kepada Allah itu, musibah yang menimpa itu datangnya daripada Allah. Maka ini dikatakan musibatut tarbiyah. Nak educate, nak didik balik, nak bimbing balik, nak bawa kita balik kepada ke arah awareness, kesedaran, keinsafan. Bila mana kita banyak lupa kepada Allah, maka sekali-sekali Allah berikan suatu musibah. InsyaAllah mudah-mudahan musibah itu sebagai satu nikmat dan kelazatan, menggantikan kealpaan dan kelalaian sebagai seorang manusia yang disebut wa kanal insanu dha'ifa. Manusia itu kata Allah adalah lemah dan mereka itu adalah dhaif. Maka berhajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, kita ada seseorang di hujung talian daripada Kuantan. Siapa di sana ya? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh perkenalkan nama? Ya, saya Widi. Okey. Waalaikumsalam. Teruskan. Nama saya Widi. Wizi. Ya, saya mau bertanya dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Teruskan. Apa soalannya Wizi? Ya, saya ni saya dari Seberang. Boleh jauhkan TV tak ataupun pelankan TV? Okey. Okey. Teruskan. Ini soalan saya ni. Saya ni kerja dekat Malaysia tapi saya orang Seberang. Okey. Itu saya ni belum sempat minta maaf dengan orang tua kedua-dua saya, tapi saya orang tua itu kedua-duanya sudah enggak ada. Orang tua sudah meninggal? Ya, sudah meninggal dua-duanya. Ya, tapi ya. tak sempat minta maaf ke dia orang lah. Puan ada kesalahan dengan mereka ke? Ya? Ada buat kesalahan kepada mereka ke? Puan ada buat kesalahan kepada ibu dan ayah ke? Saya tak pastilah hati Okey. Apa masalahnya? Soalannya ialah? Tu saya bila solat tu, macam saya ingat mama bapak saya, mak saya. Okey. Terima kasih. Kita dengar Ustaz Halim Dim jawab ya. Assalamualaikum. Okey Ustaz, ni dilema juga Ustaz. Masya-Allah dia, kemusykilan dia ialah bila solat dia teringatkan mak ayah dia. Jadi kadang-kadang Ustaz, ada juga orang tanya saya, Ustaz, saya selalu mimpi mak ayah. Yang ni dia solat dia teringat mak ayah dia. Jadi apa sebenarnya simbolik di sebalik ingat mak ayah dalam solat ataupun dalam mimpi dan sebagainya? Silakan Ustaz. Okey, kalau sekiranya kita lihat sebagai anak kepada ibu, kepada bapa, ialah ketaatan. Anak kepada ibu itu adalah suatu yang amat berharga sebab Allah melihat kepada peribadi manusia itu kerana adanya takwa. Bila takwa bermakna kehidupannya berdasarkan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda ridallah ridal walidaini wa sakhatallah sakhatal walidain atau kama qala. Orang yang disebutkan tadi adalah manusia. Manusia yang bagaimana? Yang disebutkan tadi redha Allah. Maka disebutkan tadi bila ibu meredai maka Allah redha. Kalau sekiranya ibu bapa tidak meredai maka Allah Subhanahu wa taala tidak redha. Sebab itu bila disebutkan tadi ingatan yang kuat kepada ibu dan bapa, barangkali mungkin puan yang bertanya tadi dia punya satu connection yang kuat kepada ibu dan bapa. Kedua-dua ahli ketua keluarganya sudah pergi buat selama-lamanya. Apa yang boleh kita buat ialah merasai kita banyak perkara-perkara yang kita buat itu barangkali mungkin perkara yang tidak baik ataupun kita terlambat nak membalas jasa ibu dan bapa. Maka bukan kata masa kita hari ini masa yang terlambat. Kita boleh lagi berusaha untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah dan mudah-mudahan dengan doa daripada anak kepada ibu. Sebab bila mana ibu dan bapa sudah meninggal, Nabi kata waladin salih yad'ulah.
doa daripada anak-anak orang-orang yang saleh, daripada anak kepada ibu, daripada anak kepada bapa. So ketaatan anak kepada ibu dan bapa walaupun sudah pergi meninggalkan kita, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton dan juga puan yang bertanya tadi, harapan kita Allah Subhanahu Wa Taala akan meletakkan ibu dan bapa kita yang dikatakan roh mereka itu di kalangan orang-orang abrar. Itulah mudah-mudahan Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz. Apa pun puan-puan, penonton semua, kalau hendak menghubungi kami alu-alukan, tetapi elok jauhkanlah TV daripada telefonnya. Duduklah di taman ke, di beranda ke, jauh sikit daripada TV sebab mengganggu gelombang di udara. Itu pun satu ujian bagi kami di sini. Apapun kita ada seorang di ujung talian Ustaz, Puan Rosnani Ahmad daripada Alustar. Silakan Puan. Hello. Hello. Ya, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Puan. Okey, saya nak tanya Ustaz. Ya. Saya dah berkahwin selama dalam 16 tahun lah. Ya. Sebelum ni, saya tak tahu perangai suami saya macam mana. Tapi dalam 2-3 tahun ni, saya dapat tahu suami saya berkahwin lain. Kemudian, dalam pada berkahwin tu, dia ada kawan lain. Okey. Kemudian saya dah timpa ujian, adik saya meninggal dunia. Kemudian dari segi nafkah apa, kuranglah. Macam dengan saya lebih banyak pada dia, dia hanya membantu saja. Berapa umur suami Puan? Suami nak masuk 40 lah. Okey. Okey. Kemudian dari segi nafkah, saya yang banyak, dia hanya membantu. Kemudian dari segi macam dengan sembahyang apa tu, tak ada lah. Ya. Okey. Kemudian saya nak tanya, saya dah macam dengan, saya dah tak hormat dia. Perasaan saya dah tak ada. Tapi dia still, dia tak mau cerai saya. Okey. Dan dia duduk balik lagi di rumah. Puan saya ada tak tahu nak buat macam Puan ada minta cerai dari dia ke? Saya ada minta dia tinggal lah sebab dia dah ada Okey. 2 orang lagi. Kemudian dia tak mau, dia kata biar apa jadi, dia tak akan tinggal saya sampai mati, biarlah. Dia berlaku adil tak? Suami berlaku dia tu saya tak ada lah dari segi nafkah tu kurang lah, Okey. Cik. Senang cerita, kita dengar penjelasan Ustaz ya. Ya, terima kasih. Okey, Assalamualaikum Puan. Ya, salam. Okey, inilah sebab saya tanya tadi umur muka apa Ustaz, biar dia ada signifikan dengan umur. Biasanya umur 40 tahun ni sampai umur 40 tahun laki-laki dia suka berkawan dan suka mengawan. Dua istilah tu Ustaz ya. Tadi kan dia berkahwin lain dan dia ada kawan lain. Kahwin lain dan kawan lain. So ni masalah juga Tuan uji Puan Rosnani dan solat pun tidak ya suami dia, nafkah pun terumbang-ambing dan satu lagi ujian untuk Puan Rosnani, dia minta cerai dengan suami dia. Jadi banyak Ustaz sudut ujian tadi tu, boleh tak Ustaz ceritakan detail sikit silakan. Yang pertamanya kita ucapkan suatu ucapan yang baiklah untuk Puan Rosnani menghadapi ujian kahwinan. Ya, semua ada ujian. Saya pun ada ujian, Ustaz Fauzi pun ada ujian. Kita semua ni Allah diuji. Kalau tidak diuji maka tidak dikatakan tadi orang yang beriman. Berdasarkan surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Sebenarnya ujian puan yang bertanya tadi suatu ujian yang kita katakan kebiasaan di akhir zaman ni memang begitulah. Kenapa di antaranya juga perempuan lebih ramai daripada lelaki. Jadi bila mana faktor jumlah bilangan wanita ni lebih ramai daripada lelaki, timbullah Ustaz ya, yang mengenyam, yang menggatal, yang nak mengawan dan seumpama. Dan kita lihat kepada fakta hukum fiqh munakahatnya tentang poligami, orang lelaki nak kahwin lebih daripada seorang ni, kalau tak setuju pun, tapi dari sudut fakta agamanya kita tidak boleh menghalang dan juga tidak boleh menentang. Satu, tidak boleh menghalang, yang kedua tidak boleh menentang. Sebab ni berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan hukum. Kalau sekiranya kita lihat suami tidak ada kemampuan untuk berpoligami, maka satu pesanan nasihat kepada suami itu perlu. Kenapa? Nafkah yang disebut oleh puan tadi tidak diberikan. Jadi bila mana nafkah duit tak diberi, belanja anak tak diberi, kemudian berkeinginan nak kahwin lebih daripada satu, yang ni yang jadi double trouble Ustaz Fauzi. Bila mana tidak ada kemampuan, sebab Allah menyatakan dalam Al-Quran, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu tidak boleh berlaku adil kepada isteri yang kamu nak kahwini, yang kamu mengawan tadi, maka kata Allah, cukup dengan hanya sekadar satu, kata Allah. Maka tidak adalah dua, tidak ada tiga dan tidak ada empat.
Sebab itulah kesamarataan dan keadilan dalam perkahwinan itu amat penting dan menjadi satu asas. Kebahagiaan itu perlu kerana apa? Kerana itulah nilai perkahwinan seorang. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Tujuan perkahwinan tadi Allah kata untuk ketenangan, kemudian untuk kebahagiaan. So kalau perkahwinan tadi tidak membawa kepada kebahagiaan, walaupun isteri 2, walaupun isteri 3, tetapi tidak ada kebahagiaan, yang ni pesanan untuk lelaki, maka hendaklah berhati-hati di dalam perkara yang disebutkan tadi. Okey Ustaz, untuk perempuan nanti kita ambil satu panggilan Puan Rosnani daripada Shah Alam. Assalamualaikum Puan. Puan Suryani dah terputus, Suryani namanya. Sebelum itu nak tanya, kita ambil panggilan daripada Puan Suryani, Shah Alam. Apa kata Ustaz? Saya nak tanya Ustaz tadi. Sekarang ni Puan Rosnani tadi kan, Al-Ustaz telah diuji oleh Allah Ta'ala. Jadi, sekarang ni dia sampai ke peringkat dia mohon cerai. Dan dia tak hormat kepada suami lagi dah. Hilang hormat sebab kesnya kahwin lain. Barangkali sebelum ni pun tak bagi nafkah juga, tapi masih lagi hormat ataupun masih lagi tak cerai disebabkan kes kahwin lain ni. Jadi sebenarnya apakah nasihat Ustaz kepada Puan Rosnani tadi yang telah diuji Allah Ta'ala kan? Memang Tuan nak uji dia ni. So apakah cara patut dia buat? Silakan Ustaz. Okey. Tentang permohonan ataupun permintaan puan tadi untuk cerai daripada suami. Kalau kita lihat nasihat agamanya, minta cerai ni suatu perkara yang sebenarnya amat ditentang oleh syarak yang datang pula daripada seorang isteri, bergegar tiang arash. Kerana kalau kita ambil asbabnya kerana agama, itu kita tidak heran. Tetapi kalau kerana dia nak kahwin lain, kemudian kita minta cerai daripada suami, sepatutnya kita berfikir secara matang. Mungkin ada jalan yang lain yang kita boleh usahakan supaya suami ini boleh berfikir balik. Sebab kalau kesnya tadi minta cerai daripada suami dengan sebab kerana nak poligami, kemudian nak kahwin lebih daripada satu, permohonan permintaan kita itu sebenarnya tidak memberi kebaikan yang banyak pada kita. Sebab anaknya, kemudian dengan yang lain-lain berbagai-bagai lagi. Sebab perkongsian hidup. Kalau sekiranya kita berkahwin untuk cerai, so tidak ada tujuan matlamat yang sebenar. Okey Ustaz. Apa kata Ustaz kalau kita ambil satu lagi panggilan saya, mungkin lagi. Puan Rosmah dari JB. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Puan. Ya. Ya, ni Kak Rosmah. Ya, Kak. Saya nak minta itu nasihat dari Ustaz. Ya. Silakan. Kak ni kira macam dugaan besar lah. Ya, apa dugaannya? Dugaan niaga dah jatuh sekarang. Bisnes Ya, saya. Bisnes apa Kak? Kak buat jualan kosmetik. Oh, ingat ke otak-otak ke sata ke? Sedap juga kan. Okey, kosmetik. Okey, kemudian? Sekarang akak nak minta pandangan Ustaz. Adakah ini dugaan musibah ini datang dari dosa-dosa? Dulu kakak kira tak solat memang banyak tinggal. Okey. Sekarang alhamdulillah. Satu solat zakat bayar tak masa bisnes meletup tu? Bayar, tapi itulah tak betul. Bayarnya tak betul. Okey. Akak nak minta pandangan Ustaz lah macam mana. Okey, kita dengar pandangan Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey Ustaz, ini diuji dengan bisnes, dengan trading, dengan perniagaan. Barangkali yang melihat menonton kuliah pun ada juga yang diuji dengan bisnes. Bisnes tak bukan senang, jatuh bangun. Jadi apa komen Ustaz tentang masalah tadi? Kita tadi ada ujian perkahwinan, yang keduanya ujian perniagaan. Kalau kita lihat pada Nabi SAW pun diuji oleh Allah di dalam perjuangan untuk mencapai kemenangan dan kejayaan. Jatuh bangun tu biasa. Sekejap Nabi diuji dengan berbagai-bagai peperangan dan seumpama. Tapi akhirnya berjaya kerana apa? Kerana sabar. Wasbir ala ma asabak. Kata Allah, bersabarlah kamu dengan musibah ujian yang menimpa ke atas kamu. Pada puan yang bertanya tadi, perniagaan yang dijalankan tadi, usaha kosmetik dan seumpama, usaha yang baik. Dan lihat kepada tangga kejayaan itu adalah usaha. So kalau sekiranya kita down ataupun merudum, merosot dari segi perniagaan tadi, orang mungkin kurang beli dan seumpama, ini adalah satu ujian dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana kesabaran kita, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Maka kata Allah, kalau kamu dalam keadaan ditimpa kesusahan, kalau kamu dalam keadaan kesukaran, sabar itu akhirnya diiringi dengan kemenangan dan kejayaan. Itu dia punya asasnya. Sebab itu pada puan tadi nasihat saya, jangan putus asa dan teruskan manjadda wajada.
pepatah Arab menyatakan, kalau kita bersungguh-sungguh puan, maka kita akan mendapat sesuatu yang kita hajati, Ustaz. Jadi kalau kita nakkan perniagaan kita maju, jatuh bangun itu adalah suatu adat perniagaan. Yang pentingnya jangan kita berputus asa dan jangan kita surrender. Kenapa? Islam bukan agama yang menyerah diri kepada sesuatu yang disebutkan tadi, kepada kebakhilan, kepada kesesatan, kepada kebinasaan. Tapi Islam menuntut kita bangun balik sehinggalah kita mendapat tadi kemenangan dan kejayaan, Ustaz. Okey Ustaz, alhamdulillah, itulah mudah-mudahan menjadi penawar kepada dalam hati Puan Rosmah, Puan Rosnani dan sebagainya. Apa pun Ustaz, kita berehat seketika dan kita bertemu tuan-tuan selepas ini insya-Allah. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. Alhamdulillah. Terima kasih anda semua setia bersama dengan Al-Kuliah. Ingat Jumaat, ingat Al-Kuliah. Apapun tajuk kita pada petang ini, bagi mereka yang baru buka TV3 Al-Kuliah, jangan terkejut. Ujian seorang Muslim dan kita hari-hari diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memantapkan keimanan kita makin dekat dengan Allah. Apapun berbalik Ustaz tentang Kak Rosmah tadi, saya tertarik sebab barangkali bukan dia seorang saja yang mengalami jatuh bangun perniagaan ini, termasuklah orang kata bisnes kosmetik ini, dan saya yakinlah kadang-kadang bisnes kosmetik ini banyak daripada luar negara Ustaz, ataupun orang bukan Islam yang buat, kadang-kadang bercampur aduk ya, dia punya kandungannya meragukan, kadang-kadang syubhah Ustaz. Saya nampaklah barangkali jatuhnya, barangkali boleh cek baliklah kandungan tadi. Mungkin Allah Taala sayang dah Kak Rosmah tadi. Apa komen Ustaz, silakan. Pada Kak Rosmah yang bertanya tadi, saya nak berjawapan dengan bentuk sirah perjuangan Rasulullah. Contohnya kalau kita ambil Nabi dalam perang Uhud, ketika itu kenapa, kalau kita katakan jawapannya, kenapa Rasulullah kalah di dalam perangan tersebut? Antaranya sebab kegagalan mereka mematuhi perintah Nabi SAW yang mereka tamak kepada harta rampasan perang, ghanimah. Daripada 50 orang sharpshooter yang ada di atas Jabal Rumah ketika itu, 49 turun dan tinggallah seorang sahabat namanya Abdullah bin Jubair. Jadi kegagalan meletakkan kemenangan pada waktu perang Uhud itu ada asbabnya. Maka peperangan itu yang kalah bukan maksud Allah tidak sayang. Ertinya bila kalah di situ, Allah suruh kita fikir balik. Pengajarannya kenapa di antaranya mistik, kesilapan yang disebutkan tadi, sama ada kecil ataupun besar, itu adalah kesilapan. Kegagalan itu menunjukkan suatu ada kesilapan yang kita lakukan. Pada Kak Rosmah yang bertanya tentang kemungkinan kita punya perniagaan yang disebutkan tadi, unsur kandungan ataupun apa-apa yang kita berniagakan tadi, ada unsur-unsur yang syubhat ataupun barangkali mungkin yang tidak jelas dari sudut halal, kebersihan, kesuciannya Ustaz. Mungkin barangkali perniagaan yang disebutkan tadi ada unsur-unsur yang syubhat, yang tidak bersih, maka Allah uji kita supaya kita fikir balik. Apakah kandungan bahan yang kita buat tadi, kosmetik dan seumpama tadi, adakah benar-benar dari segi kesahihan halalnya, ataupun ada unsur-unsur yang lain, syubhah dan sebagainya. Jadi Allah sayang kepada kita, sebab itu Allah jadikan suatu musibah ujian tadi agar Kak Rosmah boleh memikirkan, dan juga kepada sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang melakukan perniagaan, maka lihat kembali apakah bentuk perniagaan itu. Sebab Nabi menyatakan dalam hadisnya yang dikatakan ar-rajulu biyadi, kamu orang yang berniaga dengan tangan kamu, apa dia kamu lakukan kerja dengan tangan kamu, dan wa kullu bai'in mabrur, dan di antara pekerjaan yang terbaik itu adalah daripada perniagaan jual beli. So perniagaan itu adalah halal, cuma proses ataupun yang dikatakan bentuk perniagaan tadi, pastikan jangan ada perniagaan yang kita katakan tadi perniagaan yang kotor dan ada unsur-unsur yang syubhah, sebab apa yang dimakan itu menjadi darah daging. Dengan sebab itulah hasilnya yang kita nak biarlah daripada hasil yang baik, sebab esok Allah akan tanya kita di akhirat, min aina iktasabah wa fima anfaqah, daripada mana kamu dapat dan ke mana kamu belanjakan. Mudah-mudahan perniagaan kita perniagaan yang bertambah maju dan diberi nafas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ketaatan kita kepada Allah. Dalam perjalanan hidup kita pun kita tidak boleh tinggal semayang. Dalam perjalanan perniagaan kita pun tidak boleh kita lupa kepada Allah. Bila ada keuntungan, maka ada yang dikatakan ibadat zakat, dan ada ibadat infak, dan ada ibadat sedekah. Mudah-mudahan perniagaan kita bertambah maju dan hidup kita bertambah makmur dan harmonis. Allahu a'lam. InsyaAllah. Okay, Ustaz, terima kasih nasihat tersebut. Apa pun Ustaz, kadang-kadang kita lihat, ada juga kadang-kadang kita lihat gini Ustaz, remaja-remaja kita lah, memang kalau segi akhlaknya banyak yang rosak Ustaz ya. Dari segi moral banyak dah runtuh. Dari segi iman, akidah banyak yang lemah.
Jadi Ustaz, adakah ini ujian juga untuk ibu dan anak? Ibu dan ayah bagus Ustaz, datang surau, dengar al-kuliah kan, pergi ke masjid, apa-apalah program tazkirah, pantalan dengar, tapi anak di rumah masya-Allah Ustaz. Adakah ini satu ujian ataupun satu apa Ustaz? Silakan Ustaz. Betul apa yang disebutkan oleh Ustaz Wazi tadi, akhir ini ataupun mutakhir ini yang kita lihat, terlalu banyak berita-berita di akhbar dan akhbar, cerita bunuh, cerita rogol, cerita zina, cerita anak luar nikah, cerita cerai pun kajian dibuat setiap 15 minit satu pasangan, kemudian setiap 17 minit satu bayi luar nikah yang lahir. Itu belum cerita lagi Ustaz tentang mak rempit, minah rempit, boh jannya, boh siang dengan boncit, macam-macam lagi tuan-tuan. Nak ceritanya, sebab apa berlakunya ini? Ini adalah suatu ujian daripada Allah tentang hidup di dunia. Bila mana Allah uji dengan keduniaan, Nabi sebut inna dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawalah wa alimun aw muta'allim. Dalam hadis At-Tirmizi, Nabi menyatakan dunia dilaknat oleh Allah dan apa yang ada pada dunia dilaknat oleh Allah kecuali illa zikrullah, orang yang banyak ingatan kepada Allah. So bagaimana yang dikatakan ingatan kepada Allah? Nasihat saya kepada anak-anak muda kita, anak-anak remaja, ingatan kepada Allah ini bukan tunggu hanya besok dah tua umur 50 Ustaz, umur 60. Bila mana umur 50 dan 60 duduk di masjid. Jadi anak-anak muda kata ni, yang katakan masjid ni KRU, dia kata kelab rambut uban Ustaz. Itu contohlah. So dia tak ada feel, dia tak ada gairah, passion untuk berada di masjid. Kenapa? Tidak diajar seawalnya dia berumur 7 tahun. Muru auladakum bis-salah umpamanya. Nabi kata ajar, didik anak kamu, suruh dengan perintah supaya dia sembahyang salat. Umur 7 tahun. So pengajarannya, pendidikan, education yang kita katakan tarbiyatul aulad yang ajar oleh Rasulullah. Untuk kebaikan anak, bila anak tadi sudah remaja dan sudah dewasa, sembahyang yang disebutkan tadi dia tidak tinggal. Pengajian Quran dia tidak tinggal. So kalau dia kenal Nabi, dia cinta Nabi, apa yang Allah perintah insya-Allah dilakukan, dan inilah hasilnya perkembangan kehidupan komuniti masyarakat yang terdiri daripada remaja, dewasa dan tua, gabungan intimak yang disebutkan itu intimak yang ada kualiti yang kuat. Seumpama Nabi beri satu tanggungjawab kepada Usamah bin Zaid Ustaz. Bagaimana satu peperangan, Usamah umur yang lebih kurang 18 tahun. Maka mudanya, begitu juga Mus'ab bin Umair, lebih kurang lingkungan 11 tahun sudah Islamnya. Begitu juga Ali bin Abi Talib, umur 9 tahun sudah layak Nabi letakkan penggantinya di tempat tidur sewaktu Rasulullah nak hijrah daripada Mekah ke Madinah. Ini sebagai satu contoh bagaimana anak muda yang patutnya berjuang dengan agama. Tetapi kalau mereka jauh dan sepi dengan akidah, petah lagi mereka nak melaksanakan syariat ibadah. Kalau itulah yang dilakukan oleh anak remaja kita, akhirnya apa yang berlaku hari ini, inilah di antara yang Allah nak bagi pengajaran, tanzir, peringatan. Kalau sekiranya kamu menolak apa yang aku bawa, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbalu minhu, maka Allah kata kamu tidak ambil cara hidup, way of life, take the first place Al-Quran dan hadis, maka kita lihat kegagalan kehidupan kita kerana tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, saya tertarik bila Ustaz sebut tentang anak muda tadi, Usamah bin Zaid ya. Ni itu zaman Nabi kan. Ini Ustaz yang membuka kota Konstantinopel Ustaz. Sultan Muhammad Al-Fatih baru berusia 21 tahun, subhanallah. Memang tak tinggal salat fardu, tak pernah tinggal salat sunat rawatib dan tidak pernah tinggal solat sunat tahajud tengah-tengah malam. 20 tahun boleh buka kota Konstantinopel yang sekarang dipanggil Turki. Okey Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Ujian kita juga termasuk dalam budaya hidup Ustaz. Budaya hidup saya, kalau Ustaz sama juga lah. Kalau pergi mana-mana kan Ustaz tengok muka sama muka kita lah. Ya, kalau tanya nama barangkali nama Aminah, nama Halimah, nama Rafi'ah dan sebagainya, tanpa rambut merah Ustaz. Mata biru. Ya, dah tukar baju pun kadang-kadang baju tak ada lengan Ustaz. Lengan dia adalah, baju tak ada lengan. Ustaz, itu kadang-kadang kita tengok pun nampak depan pusat dan nampak Ustaz. Ni nak beritahu barangkali ini ujian Ustaz dah. Ataupun apa ni Ustaz? Ini sebagai azab ke bala ke apa Ustaz? Silakan. Okey, ini satu bentuk peringatan daripada Allah. Bila kita tidak ikut apa yang Allah suruh, maka itulah akibat. Islam mengajar ilmu akibah. Bila kita tidak ikut perjalanan, prosedur, peraturan yang Allah bagi pada kita melalui Nabi, melalui Rasul, inilah yang berlaku. Bila kita lihat satu contoh yang saya nak bawa supaya kita lebih cerah dan lebih jelas apa yang disebut keadaan umat Islam pada waktu itu, pada tahun 1492 Masihi, bersamaan dengan tahun 1911 Hijri, ketika mana Andalusia berkerajaan dengan kerajaan Islam selama lebih kurang 800 tahun Ustaz. Bagaimana kerajaan Islam bermula dengan Tariq bin Ziyad dengan Musa bin Nusair pada waktu itu tahunnya 92 Hijri. Maka berkembang Islam
berada di Andalusia di Spanyol 800 tahun. Pada akhir tahun 1492 Masihi, orang-orang Kristian Nasrani mereka melihat bagaimana umat Islam kita lemahkan mereka. Ada 3 antaranya yang mereka nampak faktor kejatuhan umat Islam di Andalusia. Yang pertama, mereka berikan arak secara percuma. Yang kedua, mereka berikan rokok secara percuma. Kemudian yang ketiga, mereka lambatkan muzik ma'azif yang keterlaluan, al-asyar, keseronokan yang menggila, Ustaz. Kalau nak sebut hari ini pun macam tu juga. Boleh kenal artis tetapi tidak kenal siapa dia Rasulullah. Boleh kenal siapa dia yang disebutkan tadi selebriti tetapi tidak kenal selebriti kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu Islam mengajar ilmu akibat. Kita tidak mengenal Allah, kita tidak mengenal Rasul, kita tidak sayang Allah, kita tidak sayang Rasul. Ihfazillah yahfazuka. Kalau Nabi sebut kamu jaga Tuhan, Tuhan jaga kamu. Dan Nabi kata kalau kamu pelihara Tuhan, Tuhan pelihara kamu. Sebab kita tidak pelihara Tuhan, akibat daripada tidak menjaga Allah, tidak menjaga peraturan Allah, tidak menjaga kandungan kitab Al-Quran dan hadis, inilah yang berlaku. Akhirnya yang disebut 3 faktor jatuhnya kerajaan Islam Andalusia walaupun 800 tahun. Apa kata Cat Steven yang disebut namanya Yusuf Islam? Saya teringat kata-kata hikmah yang dikatakan. Hari ini kita lihat dia kata orang-orang Islam berebut-rebut beratur nak membeli tiket nak naik kapal yang sedang karam. Kata Cat Steven Yusuf Islam, maksud kapal yang sedang karam itu adalah suatu culture budaya daripada barat yang sudah merosot dan merudum datang umat Islam. Kata Cat Steven, kenapa kita berebut nak beli tiket nak naik kapal yang sedang karam? Sedangkan kalau nak sebutnya, banyak lagi kerja-kerja amal yang kita boleh buat. Tapi nak juga apa yang disebutkan tadi, segala-galanya itu adalah bentuk al-asyar, asyirah, keseronokan yang melampau. Inilah faktor yang dikatakan tadi sebab kita semakin lemah dan semakin lemah. Dan ini barangkali mungkin juga dikatakan musibah kepada umat Islam bila mana kita tidak ikut Allah Subhanahu wa taala. Apa yang penting Ustaz, kita menjaga kandungan Al-Quran. Dan nak jaga kena faham. Nak faham kena baca. Apa pun kita balik-balik Al-Quran. Tuan perempuan, kita berehat seketika, kembali selepas ini insya-Allah. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Syukur Alhamdulillah sebab anda tidak berganjak ke mana-mana dan anda setia dengan Al-Kuliah Ejen Pencerahan Minda. Dan perempuan, pada petang ini kita teruskan lagi ujian seorang Muslim bersama dengan yang bahagia Ustaz Halim Din bercakap tentang ujian. Sebenarnya bagi saya Ustaz, Ustaz pernah diuji oleh Allah, saya pernah diuji oleh Allah, anda pun pernah diuji oleh Allah. Dan ujian itu mematangkan kita Ustaz. Kita tak akan buat lagi lah benda tu yang kita rasa memang tak patut aku buat, Tuan uji. Contoh bawa laju Ustaz, bawa laju kan. Selekor pun lipat baring juga 120 Ustaz. Selekor tajam tu. Dah tergolek-golek, akhirnya dia fikir baliklah. Lepas tu slow, sampaikan selekor slow. Itu ujian matang kita. Apa komen Ustaz, silakan. Okey, sungguh baik apa yang disebutkan tadi tentang pengajaran. Sebenarnya bila kita diuji nak mematangkan fikiran, nak mematangkan kehidupan kita dengan lebih segar lagi. Sebab kesalahan itu menjadi suatu titik tolak untuk kita berubah kepada ke arah yang lebih baik lagi. Bila disebutkan tadi Rasulullah pun diuji dengan berbagai-bagai ujian, tapi itulah Nabi merasai nikmat di Mekah umpama. Nabi diuji dengan berbagai-bagai ujian. 13 tahun, hanya lebih kurang lingkungan 80 hingga ke 100 orang sahaja yang Islam. Diuji dan diasak oleh mereka kaum musyrikin. Sampai di Madinah alhamdulillah hijrah Nabi membawa satu kejayaan. Ada 300,000 umat Islam pada waktu itu, lebih kurang 10 tahun Nabi mengembangkan Islam di Madinah. Sudah ada 300,000. Inilah yang katakan kenikmatan, mematangkan. Bila kita lihat ujian itu sebagai suatu adat bagi orang yang mahukan kejayaan dan kemenangan. Begitu jugalah kalau disebut orang yang sakit. Bila sembuh daripada sakitnya, antara kalimah yang terbit daripada mulutnya, Alhamdulillah. Begitu jugalah kalau orang yang lapar dapat makanan. Dalam bulan Ramadan umpamanya tuan-tuan, kita dapat makanan, bukan lagi makan masa tu, untuk ke darah lagi. Dengan keadaan begitu, kita rasa punya lega dengan mi, dengan popiah goreng, popiah basahnya, dengan murtabak, dengan roti canai. Alhamdulillah, itu satu contoh. Dan akhirnya untuk saya nak menerangkan lagi berkaitan dengan kenikmatan yang Allah beri sebenarnya. Bila Allah uji dengan ujian yang disebutkan tadi, boleh memberi suatu impak yang amat positif. Saya berpengalaman berdakwah di luar negara dah lebih kurang 4 kali, dan tahun insya-Allah dalam bulan Mei ini saya akan ke Sweden, di Denmark dan juga ke Netherlands. Ada program himpunan belia Islam se-Eropah. Apa yang diceritakan pengalaman saya dah 4 tahun berturut-turut berada di UK dan berada di Europe.
Mereka orang-orang Islam nak mengembangkan Islam, tekanan yang diberi oleh kerajaan, oleh pemerintah. Ambil contoh di Perancis. Bila mana di Perancis hari ini, diam tak diam ada 10 juta Ustaz Fauzi, orang Islam dengan 65 juta, 10 jutanya adalah Muslim. Alhamdulillah. Walaupun tekanan yang diberikan oleh pemerintah, tapi mereka dalam masa 6 bulan mereka dapat mengutip 1 juta euro, convert RM 4 juta, mereka buat collection dalam masa within 6 months. Ini ujian yang mereka dapat, tetapi ujian tadi memberi kematangan dan kenikmatan hasil perjuangan mereka. Senang ke kalau kita nak berjuang di bumi, pemimpin pemerintahnya bukan Islam, perlembagaan dasarnya bukan Islam, tapi mereka berjuang, terus berjuang. Dan ada satu doktor di Paris, di Saint-Denis Center Tauhid, dia sanggup meletakkan jawatan sebagai seorang doktor, as a doctor, yang disebut doktor pakar. Dan dia meletakkan jawatan semata-mata nak berkhidmat di Center Tauhid di Saint-Denis di Paris. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi kelapangan dan diberitahu secara personal dengan saya, Ustaz. Dia kata, sungguhnya saya amat tenang dan lega walaupun gaji yang lebih banyak di hospital saya terima berbanding dengan sekarang saya bekerja di Center Tauhid. Alhamdulillah, syukur kerana kepuasan yang tidak terhingga. Itu di antaranya. Pun begitu juga di Belanda. Nak pergi masjid jaraknya 30 km, terpaksa mereka ambil cuti pada hari Jumaat. Macam hari ini, nak sembahyang Jumaat tuan-tuan. Ambil masa berapa lama nak sampai ke masjid, jarak 30 km, bukan km. Kalau kita hari ini pun 30 meter pun banyak yang tidak mendirikan ibadat solat Jumaat. Sebab kita tidak merasa ujian yang sebenarnya itu memberi kenikmatan dan memberi kebaikan pada kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kalau kita mengharungi ujian Allah dengan kesabaran yang disebutkan tadi, ada kebaikan dan ada kemenangan dan kejayaan di situ. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, terima kasih Ustaz ya. Orang yang keluh kesah dalam menerima ujian daripada Allah Taala, penawarnya pandanglah orang yang lebih teruk ujian daripada kita. Kita barangkali keluar masjid hari Jumaat tadi kan, hilang kasut. Orang tak ada kaki lagi tuan-tuan ya. Bukan kata kasut tak ada, kaki pun tak ada. Tuan-tuan tengok kaki, orang tak ada kaki, alhamdulillah aku hilang kasut saja. Kita lihat, kita balik dari masjid, tengok kereta mewah kita hilang Ustaz. Yeah. Baru beli 2 minggu. Hilang kereta mewah kita. Siapa curi tak tahu. Jangan menangis, jangan keluh kesah sebab ada orang hilang iman. Yeah. Lagi teruk kehilangannya, diuji oleh Allah SWT. Apa pun, terima kasih Ustaz kerana hadir Al-Kuliah pada petang ini. Terima kasih anda semua di mana sahaja anda berada kerana menonton Al-Kuliah, ejen pencerahan minda. Dan insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk-tajuk yang lain pula. Apa pun, ya, jumpa pada minggu hadapan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gönüllerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message. Brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. तेरी मोहब्बत की महक से ये ज़मीन व आसमां आबाद है. रहमत की बरसात आती है दिलो जान या रसूल अल्लाह. अय्युहल